Hari ini izinkan saya membawa 3 usul untuk diutarakan pada persidangan kali ini. Dan saya amat berharap supaya sidang perwakilan sekalian bersependapat dengan saya dan sama-sama menyokong tanpa bahas usul-usul ini. Sesungguhnya saya tampil mengetengahkan usul-usul ini atas kesedaran mengenai pentingnya bahagian kita ini yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur selaku Ketua Menteri, selaku Presiden dan juga Ketua Bahagian kita. Kerana ianya akan menjadi cerminan tentang teguh dan kuatnya pendirian kita menyokong dan mendukung pimpinan kerajaan baik di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan. Usul pertama iaitu menyokong kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia dan juga sebagai pengerusi Kerajaan Perpaduan. Saudara pengerusi tetap dan timbalan sidang perwakilan sekalian, gagasan rakyat Sulaman berpendirian betapa pentingnya kestabilan politik dan kerajaan ini dipelihara serta dipertahankan demi kesinambungan pembangunan dan kemakmuran negara. Seperti yang kita sedia maklum, selepas pilihan raya umum yang lalu, tidak satu pun parti di peringkat parlimen memperolehi majoriti mudah atau simple majority ataupun jauh sekali juga 2/3. Keadaan ini jika berterusan amat membimbangkan kerana akan memberi kesan kepada kestabilan politik, ekonomi dan kesejahteraan rakyat di negara. Sehinggalah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong mencadangkan agar kerajaan perpaduan diwujudkan demi kemakmuran negara. Sehubungan itu, gagasan rakyat bahagian Sulaman berpendirian tegas bahawa kita tidak sesekali mengiktiraf apa juga bentuk gerakan untuk menggulingkan kerajaan yang sudah dibentuk, termasuk langkah kinabalu. Oleh itu, saya mengusulkan agar kita semua terus menyokong kepimpinan Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar Ibrahim berasaskan dengan komitmen dan iltizam beliau serta pendekatan kerajaan perpaduan demi negara. Sidang perwakilan sekalian, usul yang kedua ialah menyokong pelaksanaan Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ demi pembangunan menyeluruh desa. Sidang perwakilan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah ditubuhkan pada tanggal 29 September 2020 yang bermakna genap 3 tahun pada hari Jumaat lepas, iaitu 2 hari yang lalu. Syabas dan tahniah kita ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Bahagian dan juga Presiden kita yang telah menerajui kerajaan kita. Saudara-saudara sekalian sidang perwakilan, kerajaan kita ini mengambil alih pemerintahan ketika pandemik COVID-19 belum mereda. Sehingga kan pergerakan kita terhad dan bekerja pun terpaksa menggunakan pelitup muka. Krisis pandemik COVID-19 juga telah mengubah landscape ekonomi Sabah, Malaysia dan dunia. Sistem pentadbiran juga berubah ketika itu. Banyak urusan dan keputusan dibuat secara atas talian atau online. Begitu juga mesyuarat-mesyuarat kita adakan secara maya. Bahkan Yang Amat Berhormat Ketua Bahagian kita bukan saja bermesyuarat secara maya, bahkan beliau berada di hospital ketika. Inilah hambatan yang dihadapi oleh kerajaan JRS ketika kita mula-mula mengambil
tampuk pemerintahan. Ketika itu banyak perniagaan hilang ditutup, sebilangan rakyat kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, dan sehinggalah pada hari ini masih lagi ada yang terkesan. Sebab itulah yang amat berhormat dan barisan kabinetnya bekerja keras. Saya paham dan tuan-tuan juga melihat bagaimana kita yang terkesan hampir 2 tahun tidak dapat berfungsi secara penuh. Yang amat berhormat Ketua. Dan sehinggalah kita melepasi tahanan ataupun PKP ketika itu. Dan sehinggalah pada hari ini yang amat berhormat Ketua Menteri kita terpaksa mengajar 2 tahun yang beliau tidak berfungsi sepenuhnya. Kita melihat bagaimana beliau bekerja keras sehingga kan kesehatan beliau pun satu ketika kita amat khawatir kerana begitu beliau bekerja keras semata-mata untuk mengejar 2 tahun beliau tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Yang amat berhormat Datuk Seri, selain bekerja keras, kami juga mengharapkan Datuk Seri menjaga kesihatan sebagai satu pimpinan ataupun ketua kami yang akan terus menerajui kerajaan negeri Sabah. Banyak lagi menteri-menteri kabinet kita satu-satu tumbang sakit kerana mau bekerja keras untuk mengejar masa yang mereka tidak dapat berfungsi sepenuhnya. Tidak perlu saya sebut, tuan-tuan pernah. Inilah hasrat kerajaan dia. Sebab itu yang amat berhormat Datuk Seri Presiden Ketua Menteri kita telah mengilhamkan satu hala tuju, iaitu Sabah Maju Jaya demi untuk pembangunan negeri Sabah ini. Satu hala tuju yang berbentuk memberi fokus kepada 3 sektor, iaitu dalam sektor pertanian, perindustrian dan juga pelancongan, dan di sisi yang lain juga memberi penekanan kepada pembangunan modal insan di negeri kita. Belum ada hala tuju yang sebegini rupa yang saya boleh sifatkan begitu sempurna, yang ingin melihat negeri Sabah ini maju. Tetapi ada pula puak-puak anasir-anasir yang memperlekeh SMJ ini. Sedangkan beliau telah diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat melalui jata negeri kita. Sudah tertera Sabah Maju Jaya. Kalau saya boleh bercakap, slogan Sabah Maju Jaya ini sama juga kita bercakap, majulah sukan untuk negara. Apakah sukan kita sudah maju? Apakah pasukan bola sepak kita sudah layak bermain di Piala Dunia? Belum. Tetapi ini harapan, ini doa kita supaya Sabah ini maju dan berjaya di masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, berasaskan kepada hala tuju Sabah Maju Jaya yang begitu lengkap bagi kita dengan bantuan-bantuan dari segi pendidikan untuk modal insan seperti bantuan baik, budi, bistari dan sebagainya. Dengan ini saya mencadangkan untuk bahagian sulaman ini untuk menyokong usaha SMJ ataupun hala tuju pembangunan menerusi Sabah Maju Jaya ini. Tuan-tuan dan puan-puan, usul yang terakhir yang ketiga ialah untuk menggesa kerajaan memberi fokus untuk membasmi kemiskinan tegar di negeri Sabah ini. Sidang perwakilan sekalian, bukan lagi menjadi rahsia soal kemiskinan sering dikaitkan dengan kehidupan sebilangan rakyat. Ia merupakan isu touch point yang dekat dengan hati rakyat dan paling penting untuk ditangani di negeri Sabah. Menyedari hakikat ini, maka adalah penting kerajaan mengambil langkah
proaktif dan pragmatik untuk mencari penyelesaian secara tuntas terhadap isu. Sememangnya ia bukan mudah, kerana ia hanya dapat diatasi jika kita seimbangkan pelan ekonomi aras tinggi, iaitu import, ekspor dan pelaburan luar, dan ekonomi akar umbi, iaitu ekonomi skala tempatan dengan menggunakan sumber lokal. Dalam konteks ini, maka adalah penting dan wajar supaya pendekatan ekonomi akar umbi diperkasakan lagi dengan menggerakkan segmen ekonomi pada peringkat komuniti setempat. Kalau hendak memilih cincin, pilihlah permata yang cantik emasnya. Kalau hendak memilih pemimpin, pilihlah orang yang bijaksana. Kita bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita telah dikurniakan seorang hamba Allah yang menjadi pemimpin kita, pemimpin yang bijaksana. Pada tahun ini sahaja, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Ketua Menteri telah mencapai pendapatan negara yang hampir 7 bilion, belum pernah kita capai selama. Apalagi pelabur-pelabur dari luar negara, puluhan bilion sudah masuk ke negeri Sabah. Tapi Yang Amat Berhormat Datuk Seri, kita mahu juga selain kemasukan dana ataupun investor yang berbilion ini, ekonomi rakyat yang dalam kategori miskin tegar ini juga harus diperkasa dan dinoktakan. Kita tahu bahawa Yang Amat Berhormat sudah ada idea, Yang Amat Berhormat sudah ada cara. Laksanakan Yang Amat Berhormat. Bahagian Sulaman mengusulkan, menyokong usaha kerajaan negeri untuk membasmi kemiskinan tegar di negeri Sabah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para perwakilan yang saya hormati sekalian, itulah 3 usul daripada bahagian Sulaman. Akhirnya saya memohon untuk kita meluluskan usul itu tadi tanpa bahas.